Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua cikgu-cikgu SMK Danau Kota. Jadi hari ini saya nak tunjukkan satu fungsi baru yang dimasukkan dalam sistem pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Itu kita ada satu fungsi baru iaitu fungsi untuk kehadiran. Jadi fungsi ini akan menggantikan kita punya e-kawalan lah. Saya nak tunjuk dia punya sistem dia macam mana. Okey, saya nak ingatkan pertama sekali adalah sistem kehadiran dan sistem pelaporan adalah dua perkara yang berbeza dan tak ada kaitan. Okey, so sepatutnya dia link, tapi untuk masa sekarang ni dia masih belum ada link dan kaitan. So dia dalam website yang sama, okey, tempat yang sama, cuma data-data dia tidak berkaitan. Okey, maksudnya nanti cikgu janganlah ingat bila kita isi kehadiran, dia akan terus keluar dekat pelaporan berapa orang yang hadir apa semua. Okey, nanti saya akan tunjukkan kenapa dia tak jadi macam tu. So, sebelum tu saya dah sediakan satu table untuk menunjukkan dia punya pro dan cons untuk sistem kehadiran ni. Okay. Dia punya pro adalah, tengok yang baiknya adalah dia lebih mudah, dia tick box sahaja macam dalam APDM yang selama ni guru-guru kelas isi. So nama tu akan keluar automatik, kita tak payah daftar, tak payah buat apa, nama ditarik ataupun data ditarik daripada APDM. So kita hanya tick box saja. So guna phone adalah sangat mudah. Okey, dan kemudian dia tak ada cut off data pukul 6 macam pelaporan. Okey, pelaporan still sebelum pukul 6, untuk kehadiran dia ikut tarikh. Tapi dia backdated, dibenarkan sehingga 14 hari. Okey, cikgu boleh tambah atau kemaskini kehadiran sehingga 14 hari ke belakang. So dia lama sikitlah daripada kalau nak compare dengan pelaporan. Daripada pihak pentadbir juga boleh tengok pelajar yang cicil lebih mudah. Okey, kalau sebelum ni kena tengok dekat file Excel ataupun file Google Sheet tu, dia mengelirukan sikit. Cuma saya nak tunjuk sikit dia punya cons ataupun dia punya mungkin kekurangan buat masa sekarang ni akan ditambah baik. Adalah contoh yang pertama adalah tak ada kelas gabungan. So data-data sebab daripada APDM kan, so dia hanya akan ikut kelas yang asal. So bila contohnya cikgu-cikgu yang mengajar kelas yang gabung ni, dia kena isi macam e-kawalan lah, samalah dia kena buka. Contohlah kalau gabung kelas C dan D, kena buka untuk kelas yang pertama dan kelas kedua. Kelas C kena buat, kelas D pun kena buat. So dia tak gabung macam pelaporan. Jadi bila data tu daripada APDM, samalah jadi dengan pelajar inklusif. Kita tak boleh nak masukkan nama dia satu orang tu saja dalam kelas tu, tak boleh. So fungsi ni akan ditambah baik katanya. So kita tunggulah. Alright. So untuk cikgu-cikgu yang kelas jadi inklusif, dia kena buat dua kali lah, satu untuk kelas asal dan satu kelas PPKI. Okey. Yang saya cakap tadi, data dia tak ada kaitan dengan pelaporan. So mungkin masa depan dia akan gabungkan. Alright, so untuk tak buang masa, kita akan terus pergi kepada sistem. Okey, so ini adalah sistem yang sedia maklum lah, sistem pelaporan. Website yang sama, spkl.moi.gov.my. Okey, so kita login. Okey, saya akan gunakan login ID guru biasa. Okey, kalau saya buka admin punya, dia punya view lain sikit. So saya dah dapat kebenaran cikgu ni, dia bagi saya pinjam ID dia. So kita akan tengok lah. Okey, so bila saya masuk, login macam biasa, masih sama dia punya interface. Sistem pelaporan saya masuk. Okey, sekarang ni cikgu tengok dekat sebelah kiri akan ada satu menu lain iaitu dinamakan kehadiran PDPR. Cikgu klik, dia akan keluar kehadiran murid. So kita klik kehadiran murid. Okey, so kat sinilah tempat di mana kita nak isi kehadiran. Okey, so mudah saja, pilih dia punya peringkat sekolah menengah. Contoh kelas tingkatan 1. Contoh saya nak isi untuk mata pelajaran moral. And then saya pilih kelas, contoh kelas Arif lah. Okay, so tarikh PDPR ni tarikh hari di mana kelas tu berlangsung lah. Okay, and then untuk saya nak isi, saya akan klik button pengisian. Dia ada dua button kat sini, pengisian dan laporan. So untuk saya isi, pengisian lah. So cikgu tengok automatik dia akan keluar terus nama-nama pelajar yang ada dekat kelas 1 Arif. Okay, ini nama-nama asal. So kalau lah kata ada inklusif, dia tak akan keluar kat sini lah. Okay, so contoh saya nak isi kehadiran, saya hanya tick saja tick box ini. Okey, isi. Ataupun kalau kata kelas cikgu tu sangat bagus, cikgu boleh tekan terus yang atas ni, dia akan terus tick box semua. Ataupun mungkin kelas-kelas yang baik ni ada 2-3 orang saja tak hadir, letihlah cikgu kalau nak tick satu-satu kan. So tick yang atas ni dan cari pelajar yang tak hadir saja. So lagi mudahlah, kita reverse work lah. Okey, so macam ni contoh saja saya akan buat untuk 2 orang. Contohlah kelas saya tu ada 2 orang je hadir ni, nombor 1 dan nombor 2 saja. Okey, so bila saya dah tick kehadiran, saya tekan simpan. Siap. Okey, dia akan tulis berjaya disimpan kat situ. Siap untuk isi kehadiran. Sangat mudah cikgu. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana kalau kita nak kemas kini kehadiran. Contohnya lah, budak tu lambat tulis kehadiran kan. Dah hari ke-5 baru tulis. Cikgu, sebenarnya saya masuk kelas cikgu 5 hari yang lepas, katanya lah. Okey, so kalau cikgu percaya, cikgu boleh kemas kini. Caranya mudah, sama je macam kita isi pertama kali tadi. Okey, sama sangat.
memang sama betul. So bila saya tekan ni, subjek yang samalah, moral, kelas 1 Arif. Okey, saya nak tambah kehadiran. Caranya, kita buat lagi sekali pengisian tu. Okey, dan tambah sahaja nama pelajar-pelajar yang kita nak tambah. Okey, contohnya tadi saya letak nombor 1 dan 2 kan. Sekarang saya akan start nombor 3, 4, 5 saya akan tambah. 3 orang ni baru bagi kehadiran. Okey, so saya faham kat sini cikgu mesti tanya-tanya kenapa yang 1 dan 2 ni tadi dah tanda kehadiran tapi tak keluar dekat tick box ni. Okey, so setakat ini sistem dia memang macam tu. Untuk kita tambah saja siapa kita nak tambah, tapi dia tak tunjuk lagi siapa yang kita dah key in kan. Okey, kita boleh tengok tapi bukan dekat sini. So untuk kemas kini, untuk tambah, cikgu buat sama macam isi kehadiran biasa. Cuma isi nama yang betul lah. Okay, so ni nama yang saya nak tambah 3 orang ni. So setakat ni sistem dia memang macam tu. Dia tak tunjuk siapa yang kita dah key in. Okay. So saya tekan simpan. Yes. So 3 data baru ditambah. Alright. So sekarang kalau ikut kita punya pemahaman, kita dah ada 5 orang lah yang kita register tadi kan. So sekarang kita nak tengok data kita tu. Nak semak. Okay, nak semak. Kita pilih balik kelas tadi, iaitu mata pelajaran moral, kelas Arif. Okay. Tarikh yang mana berlangsung pada kelas tu lah. Okey, saya tekan laporan. Bukan pengisian Pengisian ni nak isi dan nak kemas kini. Laporan. Saya tekan laporan, dia akan keluar. Okey. So cikgu boleh nampak 2 orang ni yang saya isi pertama kali tadi. So bila saya tambah kehadiran kemas kini, saya tambah lagi 3 orang, dia keluar dekat sini. Okey. So 5 nama tu ada. So kalau cikgu rasa masa cikgu nak tambah kehadiran tu cikgu mungkin keliru, tak tahu siapa yang cikgu dah tick atau belum tick, cikgu boleh semak dulu dan tambah kehadiran. Okay, so buat masa ni macam itulah sistem dia. Jadi saya pun tak boleh nak cakap apalah, memang kita kena tunggu. Sebab sistem ni saya difahamkan memang tak ada outsource atau vendor luar, memang daripada JPN Terengganu dia sendiri yang buat. So kita tunggulah, mungkin dia akan kemas kini, dia dengar apa kita cakap. Contoh macam fungsi kehadiran ni pun ramai yang minta, sebab tu dia buat. Okay, so maknanya dia dengar lah apa yang kita semua ni minta. Okay, so harap-harap fungsi tu akan masuk nanti. Okay, so sekarang saya nak tunjuk, alang-alang kita dah sampai dekat menu semak ni, semak kehadiran. Kita juga boleh hapus kehadiran. Maksudnya, katalah tersalah isi, budak tu sebenarnya tak datang tapi cikgu cakap dia datang ke apa semua kan. So, boleh letak dekat semak tu, dekat menu semak ni. Okay, so cikgu boleh hapus semua ataupun hapus yang mana kita nak lah. Contoh, nombor 5 ni, Lim Hariri sebenarnya tak datang, saya tersalah tanda, saya boleh tekan hapus. Okay, so dia akan hapuskan data tu. Alright, so dekat kehadiran akan keluar 4 sahajalah. Okay, so basically itu sahaja fungsi kehadiran PDPR ni. Okay, so sekali lagi saya nak ingatkan, dia tak ada kena-mengena dengan sistem pelaporan. So apa yang kita buat dekat sini, data kehadiran ke data apa semua, apa kita kemas kini, semua takkan masuk data tu kepada pelaporan. Okay, dia dua benda yang berbeza. Walaupun dalam website yang sama. Okay, untuk pelaporan ada kat atas ni, kehadiran kat bawah ni, dia dalam website yang sama tapi dua benda yang data dia tak ada link. Okay, buat masa ni akan ditambah katanya. Alright, so sekarang saya akan tunjukkan macam mana pentadbir nak tengok data-data yang kita key in. Okay, untuk pentadbir, dia akan ada extra menu kat tepi kiri ni. Okay, so bila dia klik laporan, dia akan ada satu menu, iaitu kehadiran PDPR. So bila dia klik, dia boleh paparkan kehadiran tu mengikut filter-filter yang ada kat sini lah. Contohnya, dia akan keluar kelas-kelas yang telah ada kehadiran saja. Contoh macam sekarang ni, kehadiran tak banyak lah, yang testing pun tingkatan 4, tingkatan 1 je, tingkatan 1 yang saya isi tadi. Okay, so dia boleh pilih tingkatan 1, kelas yang saya isi hanyalah kelas Arif. Okay, so dia keluar yang mana kita dah isi saja. So tarikh pelaksanaan ni ataupun duration dia boleh tengok daripada 1 bulan ke, nak tengok 2 hari, seminggu ke, mingguan ke, semua boleh. So kalau kat sini saya nak tengok secara mingguan lah, mungkin daripada 18 hingga ke 23. So bila saya tekan papa saya makan. Okay, ini adalah view yang pentadbir akan nampak. Alright. So tengok kat sini, tarikh 19 bulan 7. Ini yang data yang kita key in tadi. Okay, so pelajar yang ni 1 hingga 5 ni, 1 hingga 4 ni, dia ada satu kehadiran. Maksudnya dia hadir satu kelas. Okay, satu kehadiran ni bukan maksud satu hari, satu kelas. So nanti pentadbir akan tengok yang mana kosong ni. Okay, hari-hari kosong ke apa ke kan. Bila dia tengok macam ni, dia tahulah pelajar ni sedang keciciran. Okay, so mungkin dia tak masuk kelas ada sebab ke apa ke. So tindakan boleh diambil lah selepas tu. Macam mana nak tolong budak tu ke apa ke. Okay, so macam ni lah view yang akan keluar. Contoh pelajar ni ada 6 kelas hari tu ataupun 5 kelas.
Kat sini kalau cikgu key in data ataupun key in kehadiran, dia akan keluar kat sini 5 kehadiran. Okey, so maknanya tak jadi masalah lah kalau contohnya budak tu kelas pertama dia ada, kelas kedua tak ada, ketiga tak ada. So dia punya kehadiran adalah based on setiap guru subjek tu. Okey, so kalau kata kawan-kawan lain ada 5 kehadiran, dia tiba-tiba 2, maksudnya dia ponteng lah lagi 3 kelas tu. Okey, so ini adalah view yang pentadbir akan tengok, dan caranya bagi saya lagi mudah lah untuk nak detect pelajar yang cicir. Okey, so kalau ada apa-apa soalan, cikgu ada apa-apa soalan ataupun nak lebih pemahaman, boleh kontak saya, boleh WhatsApp ataupun call lah. Alright, so setakat ini sahaja. Saya harap cikgu boleh cuba-cuba dulu. Tarikh pelaksanaan dia macam saya cakap tadi, dia akan mulakan selepas cuti, iaitu pada 26, yes, 26 dia akan mulakan. Alright, so itu sajalah untuk video ini. So terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.